Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey, so jom kita bersiaran petang ni. Sekejap sebelum Kak Izzah start. Sebelum Kak Izzah nak start, macam biasa Kak Izzah minta je sebaik korang. Okey, spend masa 5 saat untuk korang share live Kak Izzah dekat wall korang. Dekat grup-grup power, at least 10 grup power sebelum Kak Izzah start share. Supaya kita boleh kongsi ilmu petang ni. Kita bagi manfaat sama-sama dekat ramai orang dekat luar sana. Okay, sekejap. Sambil-sambil tu Kak Izzah pun nak share link live ni dengan tim Kak Izzah juga. So that lebih ramai dapat belajar sesuatu petang ni kan. Sambil-sambil yang tengah buat kerja, yang tengah rehat kan. Okay, so sebelum hujan kita... Sekejap ya. Bergegar-gegar. Sabar je sorry. Sebelum hujan, kita start dulu. Okay, alright. Thank you yang dah share live Kak Niza dekat 10 group tu. Thank you sangat. Okay, thank you sangat. Sekejap, kita nak kena cari angle ni. Sebab kat belakang tu nampak cermin. Nampak tingkap tu kan. Nantilah kita fixkan tingkap tu. Okay, so jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita start. Petang ni, okay, topik ni kan. Dia lawak sikit lah. Topik ni dia datang secara spontan je tadi. Masa Kak Izzah kebetulan Kak Izzah tengah driving. Nak pergi ambil anak balik sekolah. So masa tengah driving tu, dia tiba-tiba dapat ilham orang cakap kan. Tiba-tiba dapat ilham pasal tajuk ni. So jom. Kak Izzah nak share dengan korang. Adakah persamaan antara kita driving kereta dengan bisnes? Macam mana nak cari persamaan tu? Okay, so jom Kak Izzah story dulu. Kak Izzah story sikit dulu. Cuba korang bayangkan. Mungkin ada antara kita yang bawa kereta ataupun pernah tengok orang memandu kereta semua kan. Okay, cuba korang tengok. Cuba korang check bila bawa kereta ni, ada orang, okay, ada orang yang memandu guna dua tangan. Pegang steering tu dua tangan. Okay, ada orang bawa kereta pegang steering dua tangan. And ada orang dia selesa bawa kereta sebelah tangan je pegang steering. Kalau dua tangan tu dia macam kekok sikit. Tapi dia rasa selesa bawa kereta sebelah tangan. Setuju ke setuju sangat? Perasan kan siapa yang bawa kereta, korang pun mungkin ada yang sejenis yang begitu. And kalau kata korang tak bawa kereta, tak ada lesen, tak pandai memandu, cuba korang perhatikan korang punya driver tu. Tak kisahlah suami kita ke, abang ke, adik kita ke kan, pakcik ke, makcik kita ke, mak kita ke, siapa yang bawa kereta tu, cuba korang perhatikan. Ada masa dia bawa kereta pegang dua tangan, kusyuk sangat dua tangan tu dia pegang. And ada masa sebelah tangan je, sebelah tak lagi tu dia pegang tangan kita ke, dia pegang tingkap ke, dia pegang peha dia ke, dia letak resting ke tangan. Ada kan? Pernah kan korang nampak macam ni? Waalaikumsalam Kak Ani. Okay, pernah kan korang nampak macam ni? Korang tahu tak kenapa? Kita belakang sikit. Korang tahu tak kenapa orang bawa kereta begitu? Kenapa orang bawa kereta begitu? Kat belakang ni. Okay, kenapa orang bawa kereta begitu? Okay, so, jom Kak Izzah share dengan korang, okay? Korang bayangkan, okay. Ni kita cerita pasal driving dulu lah. Bila seseorang tu, selalunya kan, sebab Kak Izzah sendiri adalah seorang driver. Okay, Kak Izzah sendiri bawa kereta setiap hari. Alhamdulillah sekarang ni macam setiap hari je lah kita bawa kereta kan. Okay, so setiap hari Kak Izzah bawa kereta, ada masa Kak Izzah akan pegang dua tangan untuk bawa, pegang steering tu dua tangan. Ada masa sebelah tangan. Tapi most of the time Kak Izzah selesa untuk bawa kereta sebelah tangan je. Most of the time memang selesa bawa kereta pegang sebelah tangan je. Acah-acah macam pro lah kan. Macam power sangat nak bawa kereta. Okay, nak cerita dengan korang. Korang tengok bila kita bawa kereta pegang dua tangan ni, kita rasa lebih selamat, kita rasa lebih confident, dan kita rasa macam lagi senang kita nak control kenderaan kita dengan dua tangan. Okay, dengan satu tangan ni banyak kan. Contoh macam kalau kata kita tengok anak-anak kita ke, adik-adik kita yang baru nak belajar bawa kereta, tiba-tiba dia tunjuk-tunjuk power lah bawa kereta sebelah tangan kan. Bukan salah Daya, so bawa kereta sebelah tangan, kita yang rasa gayat. Jangan satu tangan, dua tangan, kau baru dapat lesen. Kita akan rasa gayat, betul tak? Padahal kita ni hebat bawa kereta sebelah tangan ni. Tapi bila orang lain bawa, kita rasa gayat. Sebab nampak tak, kita sebagai orang yang duduk sebelah pun kita rasa tak stable bila orang tu bawa satu tangan. Tapi untuk driver, bila bawa satu tangan tu, dia rasa macam aku confident, boleh, senang aku nak control sebab satu tangan je yang bekerja, yang satu tangan lagi resting ataupun pegang gear. Okay, so dekat sini
Korang boleh bayangkan story Kak Izzah ni kan. Okay, sekarang ni cuba korang kaitkan dengan bisnes. Okay, dengan bisnes. Benda ni macam tadi memang aha moment dekat Kak Izzah. Sebab sambil driving tu dia dapat macam orang cakap dapat ilmu lah sikit kan. Sambil kita driving, fikir-fikir tu kan. Korang bayangkan, dia ibaratnya dekat dalam bisnes ni, permulaan bisnes kita tak ada ilmu. Okay, permulaan bisnes kita tak ada ilmu. Mungkin kita tahu buat bisnes tapi kita tak confident. Okay, kita tak confident. Sebab tu kita perlukan hadirnya leader, hadirnya guru dekat dengan kita untuk bagi kita jalan. Untuk bagi kita jalan nampak, oh kalau nak berjaya buat bisnes kena buat macam ni. Kalau nak sale banyak macam ni kena buat macam ni. Macam mana cara nak posting, macam mana cara nak buat copywriting, macam mana cara nak buat sale. Macam mana kita nak belajar untuk manage masa. Macam mana semualah yang kita belajar, kita kena ada guru kan? So sama juga dekat dalam bisnes, permulaan kita perlukan guru. So ibaratnya macam kita bawa kereta dua tangan tadi. Satu tangan adalah kita, satu tangan adalah guru kita yang menyokong kita supaya kita dapat bergerak. Kita dapat kontrol bisnes kita dapat kontrol situasi kita supaya kan kita stabil je perjalanan kita tu. Kita tak rasa macam takut, kita tak rasa cuak, kita tak rasa yang rasa tak yakin tu dia akan jadi kurang. Sebab kita ada leader kat sebelah yang tengah guide kita. Sebab tu kan macam dekat dalam memasak kan, kita ada group support kan. Group WhatsApp ada dengan direct dengan saya. Lepas tu ada group WhatsApp dengan leader, ada group Telegram dengan mama. Lepas tu ada group support dekat FB, ada group Telegram. So non-stop support. Sebab apa dia non-stop support ni? Supaya kita tak rasa kita kita tersasar. Kalau rasa nak tersalah simpang ataupun nak termasuk lane orang, kita ada support system ni yang akan tarik kita balik. Faham ke? So bayangkan macam Kak Izzah cakap tadi, bila kita bawa kereta satu tangan mungkin dekat jalan straight kita okey. Contoh macam highway ke ataupun dekat dalam bandar, kita jalan straight okey. Tapi bila kita start nak belok, kita start nak masuk simpang ke, kita start nak potong kereta orang, kita perlukan tangan lagi satu untuk sokong. Kita pegang steering tu. So sama juga dekat dalam bisnes, ada masa kita rasa macam okey tak apa, aku nak berdikari. Sebab apa? Sebab kita rasa kita dah pandai buat kita dah pandai buat marketing, kita dah pandai buat sale, kita dah pandai buat copywriting, kita dah pandai manage masa kita. So kat situ kita bergerak sendiri. Macam Kak Izzah kan. So macam Kak Izzah sendiri, okay sekarang aku bergerak sendiri. Sebab aku dah ada team. So akulah leader untuk team. Aku yang kena gerakkan team aku. Aku yang kena managekan macam mana. Aku yang kena jadi role model dekat team aku. Tapi dalam Kak Izzah tengah bawa kereta, bawa kenderaan dengan tangan sebelah ni. Okay, dengan tangan sebelah ni yang ada penumpang dekat dalam kereta. At the same time, ada masa Kak Izzah akan guna dua tangan untuk stabilkan kenderaan. So tangan kedua ni siapa? Inilah leader Kak Izzah. Top leader punya ilmu, mama. So Kak Izzah masih perlukan sokongan. Tak bermakna macam aku leader dah, aku dah ada team dah, aku tak perlukan leader aku kat atas. Tak. Nampak ke? So nak tak nak, bila kita nak berjaya dekat dalam bisnes, okay, nak berjaya dalam bisnes, kita still perlukan orang sekeliling kita. Kita perlukan circle kita. Circle tak semestinya mama, tak semestinya top leader sahaja ataupun leader-leader atas, leader direct, adik-beradik dalam team. Ini semua adalah circle kita, support system kita. Sebab itulah dekat dalam Mama Shop kan, mama punya tagline kan togetherness kan. Togetherness, kebersamaan. So nak berjaya kita bersama. Tak ada istilah macam bersaing ke, nanti kau silent customer aku silent customer kau ke. Tak ada. Kita semua mama memang dah terapkan kebersamaan. So bila kita together, kita akan orang cakap jalan seiring. Kalau nak berjaya pun akan berjaya bersama. Tapi kenapa ada beza macam kenapa dia berjaya cepat, kenapa aku berjaya lambat? Sebab tindakan kita tak konsisten dengan orang yang berjaya. Maka salah daya. Sebab tindakan kita tak konsisten. Kalau orang tu dia buat kan, contohnya kita adalah best friend, macam adik-beradik team kita yang sama-sama masuk dengan kita. Kenapa dia boleh pecut dulu, kita slow kat belakang? Sebab tindakan kita tak sama dengan dia. Mungkin dia buat konsisten setiap hari 100 iklan. Kita konsisten setiap hari tapi kita buat 70 iklan. Tak sama. So kita kena cari kesamaan tu lah.
Walaupun kita satu team, kita tak ada bersaing semua, tapi sebabkan kita bersama-sama buat benda yang sama, tindakan yang sama, apa orang cakap, macam keinginan yang sama, kita akan dapat result yang sama lah. Kita akan dapat result yang sama. Sebab tu, kalau korang yang seorang yang bawa kereta ke, korang tengok orang bawa kereta, korang nampak sendiri betapa pentingnya kita bawa kereta pegang steering tu 2 tangan. Satu tangan tu memang kita boleh bawa, tapi sekejap-sekejap je. Lepas tu kita perlukan tangan lagi satu balik untuk sokong kita bawa kereta. So sama je dekat dalam bisnes. Yes, kita boleh jalan sorang-sorang. Aku dah tahu dah macam mana marketing, aku dah tahu dah buat copywriting, aku dah tahu dah nak buat posting kat mana. Aku boleh jalan sorang-sorang. Tapi lama mana yang kita boleh jalan sorang-sorang tu sebelum kita selesai. So nak tak nak, kita perlukan circle kita untuk tarik kita supaya kita boleh go to next level. Setuju? Okay? So, itulah dianya. Siapa cakap? Kalau kata korang tengok balik, yes, driving kereta dan driving a business, dia adalah proses yang sama. Tak ada istilah macam, aku boleh bawa kereta sebelah tangan. Melainkan orang tu special lah kan. Special pun, dia ada, kalau kata kereta untuk orang yang special ni, yang ada sebelah tangan semua ni pun, dia ada, apa orang cakap, dekat dalam kereta tu ada alat khas untuk support yang second punya. Untuk support tangan sebelah, kalau macam orang yang tak ada tangan sebelah kan, dia still perlukan lagi satu punya, dia adalah dia punya setting dekat dalam kereta tu untuk pastikan dia still stable, ada dua support system juga. Setuju kan Ayah? So nak tak nak, yes, kita perlukan. Jangan rasa macam aku dah pandai bisnes lah, bisnes aku dah 20 tahun dah. Jangan rasa macam aku dah terror dah bisnes, aku tak perlukan support system. Tak. Walaupun kau dah pandai bisnes sampai 30 tahun ke 40 tahun sekalipun, kalau tak ada support system dekat dengan kau akan stuck dekat situ juga. Kita tak boleh nak grow ke next level. Kita akan stuck sebab kau seorang je. Tak ada siapa nak guide kau, nak beritahu kau betul ke salah. So kat situ kita boleh tahu, aku dah bisnes 30 tahun. Kenapa aku still stuck? Seal aku dekat banyak ni je. Sedangkan orang tu baru join setahun jagung, seal dia lebih daripada aku. So kita kena tahulah apa dia sebenarnya, apa yang drivekan dia untuk pergi laju sedangkan dia baru buat bisnes. So itulah dia, keyword dia, kita tak boleh buat bersendirian. Nak tak nak, kita perlukan circle, kita perlukan support system juga. Okay, so hopefully korang belajar satu. Tak ada pening ni analogi Kak Izzah driving kereta dengan driving business ni. So hopefully korang belajar sesuatu petang ni, nampak jelas something. Okay, insyaAllah nanti esok kita jumpa lagi. Kalau kata ada masa malam ni, kot-kot lah tiba-tiba nak live malam ni, topik yang best lagi kan. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Kalau tak, esok seperti biasa pukul 3 Kak Izzah akan bersiaran lagi untuk share banyak topik best ni sebenarnya. Okay, nanti kita share lagi topik yang best esok. Okay, thank you semua yang join. Assalamualaikum, selamat petang semua. Bye.